Maknanya kawan-kawan yang dirahmati Allah, sampai ke tahap itu ya, itu saksi hidup yang saya sempat jumpa dalam hidup saya. Saya berdepan dengan dia atas asal kita nak selamatkan dia betul. Dan akhirnya sampai setakat kami jumpa tu, dia tak boleh nak jawab lah hujah-hujah kita, sekurang-kurangnya dia fikir lah. Okey? Nak cerita sampai ke tahap itu masyarakat Muslim pada hari ini. Sebab tu para hadirin, orang Muslim, orang Islam, dia tak boleh pada dengan dia hanya Muslim yang sudah ditokoh. Dia kena kaji. Sebab tu antara benda yang sangat malang apabila pembelajaran berkenaan dengan akidah, dengan Islam menjadi sukatan yang terlalu ringkas di dalam persekolahan. Sehingga ada pula sekolah agama, sekolah tidak agama. Sepatutnya semua orang Islam perlu mendalami agama dengan amal, walaupun tidaklah mendalami secara detail. Sekurang-kurangnya kadar yang sepatutnya diterima oleh mereka dipelajari tanpa mengambil kira dia belajar pengurusan agama ataupun tidak, khususnya dalam masalah akidah. Alhamdulillah kita sebagai orang Islam ni, bukan kita nak bangga ataupun kita nak cabar orang, tidak. Tapi itulah hakikat dia. Orang Islam akidahnya jelas, akidahnya tidak langsung ada keraguan. Awak timbullah persoalan pun ada jawapan. Okey? Jadi rata-rata umat Islam di Malaysia pada hari ini seakan-akan tidak mahu mendalami agama Islam yang dianutinya. Akhirnya apa yang berlaku? Kerana cinta. Kawan tu muka macam Amitabh Bachchan sikit kan. Bes. Orang masuklah Kristian, masuklah agama Hindu kan. Bes kan kita pernah dengar kes-kes murtad yang berlaku di Malaysia. Sebenarnya kemurtadan itu adalah satu benda yang menunjukkan bahawa akidah umat Islam sudah begitu rapuh. Sedangkan di barat, orang bukan Islam berduyun-duyun untuk memeluk agama Islam. Tiba-tiba masyarakat timur kita boleh berduyun-duyun pula, yakhrujuna min dinillahi afwaja. Keluar dari agama Islam berduyun-duyun pula. Bukan kerana tidak hebatnya Islam, tetapi kerana mereka tidak mahu mendalami Islam secara baik. Subhanallah. Sebab tu dalam isu akidah, dalam isu kita mempertahankan akidah adalah isu besar yang perlu sama-sama kita ambil berat. Kalau ada persoalan-persoalan yang kita datang main, tak tahu apa jawapan, seakan-akan meragukan Islam, tanya. Jangan biarkan persoalan itu terus bermain-main. Nanti takut-takut kita akan goyah iman. Sedangkan Islam tidak takut dengan sebarang persoalan. Tanyalah. Apa sebab kita tak takut? Akal selari dengan Islam. Yang memerlukan Islam adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang kita nak risau? Beza dengan agama lain. Tanya sikit. Tak boleh. Ini rahsia ketuhanan. Ini rahsia ketuhanan. Saya pernah tanya dengan apa? Saya pernah tanya dengan orang bukan Islam. Kebetulan ayah saya dia ada kawan rapat orang Cina. Ahmin kami panggil. Setiap kali musim raya Cina dia akan bagilah limau tu. Sekali tu dia bawa saya pergi selesaikan beli tiket. Saya tanya uncle, kenapa orang Cina tak buah kat tokong? Dia kata Tuhan mau makan. Habis tu kenapa sekarang letak buah plastik? Sebab sebab takut orang curi. Mak saya pun pernah cerita, dia pernah curi masa kecil lah. Apa limau Cina tu. Sedap lagi mak saya tu. Tak boleh tak apalah, bukan-bukanlah kalau satu kecil-kecil lagi lah. Nampak sampai Tuhan pun dipermain-mainkan. Jadi dia tak dijawab. Itu dia kata saya, habis tu orang Islam kenapa sembelih? Sembelih ayam korban sebab nak jamu Tuhan lah, dia kata. Saya kata tak, bukan nak jamu Tuhan, sebab kita nak makan. Allah tak perlu makan dah, kita yang nak makan tu, sebab tu daging-daging kita. Nampak tak? Islam tidak takut dengan sebarang soalan. Sebab tu syukur pada Allah yang telah memberikan kita hidayah untuk menerima Islam. Keturunan kita berdulu lagi telah mengenal agama Islam. Dikatakan Islam sampai ke tanah Melayu tahun 1400 lagi. Sama para mesuara kan. Dikatakanlah, gila wallahu alam kan. Bayangkan keturunan yang panjang ni, Islam terus bertapak dan Allah bagi anugerah kita. Cuma tugas kita dalam Islam yang anda anuti, semoga anda akan menjadi Muslim yang sejati dan hakiki. Bagaimana mereka tergamak untuk memilih agama selain Islam, sedangkan Islam mencabar manusia seluruhnya untuk membuktikan bahawa ada agama lain yang benar selain daripada agama Islam. Sehingga ayat yang mula-mula turun adalah ayat yang meminta untuk mengkaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Sebab apa? Hujung pembacaan kita akan jumpa adalah kebenaran Islam. Ilmu tu wasilah. Apa wasilah tu maksud dia perantaraan. Apa hujung dia? Kebenaran Islam. Kajilah apa ilmu sekalipun, kita akan jumpa di hujung nanti kebenaran Islam. Itu Islam tidak takut dengan sebarang cabaran. Islam tidak pernah risau dengan
kehilangan orang Islam daripada mulut agama Islam. Kerana selagi mana ada manusia yang menggunakan akal dengan waras, dia akan menjumpai kebenaran itu ada pada Islam. Alangkah ruginya si Muslim ini yang akan membayar harga tindakan murtadnya dengan merengkuk dalam neraka Allah selama-lamanya sekiranya dia mati dalam kemurtadan. Saya menyeru non-Muslim untuk meneliti kembali akidah yang dianuti oleh mereka. Di dalam Islam, seseorang yang mati dalam keadaan tidak memeluk Islam akan kekal menerima azab Allah yang pedih selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang menyekutukannya, iaitu menjadikan ada Tuhan selain Allah, dan Allah akan mengampunkan dosa selain syirik bagi orang yang dia kehendaki. Sesiapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah membuat satu pembohongan berupa dosa yang besar. Ada orang dia tahu kebenaran Islam tapi dia tidak mahu menerima Islam. Dalam sejarah zaman Nabi kita akan jumpa nama-nama seperti Herakla, Hercules. Dalam bahasa Arab Herakla. Dia Raja Rom. Dia kebetulan bukan setakat raja, dia alim lagi dalam agama Kristian. Dia tahu. Dia tengok di langit, dia kata, ini bintang ni menunjukkan bintang Ahmad. Bintang kelahiran Nabi Muhammad. Dia tanya Malikul Khitan qad ulid. Dia kata bintang dia sampai ke tahap tu ya, Allah Taala menjadikan perantaraan alam itu menunjukkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu. Tapi orang bukan Islam, khususnya dalam agama Kristian satu ketika dahulu, mereka tahu tanda-tanda tersebut. Sehingga dia tengok langit, dia kata ini menunjukkan, bintang ini menunjukkan kelahiran Nabi akhir zaman. Dan Raja Khantan telah lahir. Sebab disebut dalam kitab-kitab lama, Nabi akhir zaman akan lahir dalam keadaan berkhatan. Dia tanya siapa yang telah berkhatan. Banyak-banyak zaman sekarang ini siapa yang berkhatan? Dia sendiri tidak berkhatan. Orang Kristian sendiri tidak berkhatan. Jadi padri yang lain, orang-orang lain kata kepada Herakla, yang berkhatan orang Yahudi. Dia kata apa? Selesai. Sebab tidak akan lahir Nabi akhir zaman daripada golongan Yahudi. Tiba-tiba akhirnya baru mereka sedar ada satu lagi bangsa yang berkhatan, iaitu bangsa Arab. Rupa-rupanya kelahiran Nabi telah boleh diketahui, dan dia sendiri telah membaca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia sendiri sudah mula mengajak masyarakat Rom ketika itu untuk menerima agama Islam. Tapi oleh kerana masyarakat Rom marah dengan tindakan beliau, tindakan Herakla yang mengajak mereka keluar daripada agama Kristian memeluk agama Islam, akhirnya dia kata tak apalah, saya saja nak uji kamu, nak tengok tak ke mana keimanan kamu terhadap agama kamu. Berbeza dengan tindakan An-Najasyi. Ketika mana An-Najasyi memuji Islam, ketika mana berlaku dialog di antara beliau dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dialog demi dialog tu, akhirnya Najasyi kata kalau begitu agama ini boleh Nabi Isa dan agama Nabi kamu sama, sumbernya sama. Beberapa orang sekeliling kata jangan sebut benda ni, nanti rakyat bangkit. Dia kata peduli. Rakyat bangkit tu peduli. Kebenaran tetap kebenaran. Akhirnya Allah memuliakan dia menjadi salah seorang tabi'in yang walaupun sezaman dengan Nabi, semua tak sempat dengan Nabi, beliau meninggal, Nabi solatkan jenazah secara gaib kepada raja yang soleh ini, iaitu An-Najasyi. Jadi kadang-kadang ilmu tidak menunjukkan hidayah. Hidayah apabila orang itu sendiri mahukan kebenaran dan dia mahu tunduk kepada kebenaran. Sekiranya seorang anak yang tidak mengetahui, saya keluar buat satu kesimpulan yang ringkas. Anak kita, kalau kita lahir tak ada ayah, kita tak kenal siapa ayah kita, agak-agak kita hidup tenang tak? Saya lahir tak tahu siapa ayah, nama ada tapi tak tahu siapa. Kita ni anak pomot ke, anak ulu betul ke, macam mana kan? Kau mana? Ke karomah, mak kita lahir tak ada ayah kan? Ayah tak ada macam Sayyidatul Maryam. Saya rasa orang itu akan tertekan hidup dia. Dia akan mula bertanya siapa maknya ayah saya. Hidup dia mungkin tak tenang, bahkan dia akan berada tekanan perasaan. Okey, itu kalau kita tak kenal siapa ayah kita. Macam mana seseorang boleh tenang tanpa fikir siapa Tuhan dia? Macam mana kita, kalau bukan Islam lah, orang bukan Islam dia tak apalah, yang penting hidup di dunia selesai. Kenapa dia boleh rasa tenang sedangkan dia tak kenal siapa pencipta dia? Kalau kita dengan ayah dan mak yang kita tak kenal pun kita akan rasa tertekan. Ya? Saya buat kesimpulan yang ringkas, sekiranya seorang anak
yang tidak mengetahui siapakah orang tuanya tidak akan selesa dalam hidupnya selama-lamanya. Maka bagaimanakah seseorang itu boleh duduk dalam keadaan selesa tanpa dia mahu mengetahui siapakah sebenarnya Tuhannya?